Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Para penonton umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, sekali lagi bersama dalam rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman, episod 34. Kisah Hidup Akhir Zaman bincang tentang semua tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Seterusnya kita tutup dengan kejadian ataupun suasana pada hari kiamat. InsyaAllah lebih kurang semua sekali dalam 150 episod. Wallahu alam. Kita tengok macam mana yang huraian panjang ataupun pendek yang akan jadi nanti. Tuan-tuan, dalam episod ke-34 kita nak sebut satu tanda yang apabila kalian tengok tanda itu berlaku pada zaman kalian, ketahuilah itu tanda kiamat. Satu. Yang kedua, tanda itu dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, zaman yang kalian hidup itu hampir dengan kiamat. Sebab apa? Sebab tanda ni waktu Nabi sebut 1400 tahun yang dulu belum berlaku. Hari ni kita nak dengar. Hari ni berlaku ke belum lagi? Tanda yang ke-51 yang saya nak sebut pada kali ini ialah masjid-masjid dihias. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud masjid-masjid dihias? Maka kita akan dengar kupasan dia pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada zaman kita sekarang ni, kita melihat di negara kita sendiri, ada masjid kita tengok sesuai dengan kos dia. Masjid memang perlu bina dengan elok, ikut standard JKR, ada kontraktor, ada pasukan konsultan, ada CCC-nya mungkin. Yang tu tak ada masalah, bukan kita nak suruh, maksudnya kalau buat masjid kena guna pelepah tamar, bukan. Tak ada masalah buat masjid yang selesa, yang meraihkan teknologi yang ada untuk memudahkan umat Islam beribadat dengan selesa, maka yang tu tak ada masalah. Yang dilarang dalam Islam adalah berlebih-lebihan dalam menghiasi masjid sehingga membazir. Yang paling utama lebih daripada itu ialah membina masjid untuk berbangga-bangga di antara satu sama lain. Masjid aku lagi besar peruntukan. Masjid aku lagi lawa. Masjid aku lagi cantik. Masjid aku lagi moden. Orang tak ada pun. Ini yang akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala apabila sesebuah masjid itu tidak dibina kerana Allah, tidak dibina untuk meramaikan, diimarahkan masjid itu dengan ibadah kepada Allah, tapi dibina semata-mata untuk nak jual nama saja, nak seronok berbangga saja. Sehingga ada kejadian masjid puluhan juta, ni bukan contoh yang terjadi. Puluhan juta dibina dengan bahan yang begitu mahal. Akhirnya, solat Jumaat pun tak ada di masjid tu. Okey, tak apalah solat Jumaat susah, orang takut nak jaga susah. Solat 5 waktu pun tak ada di masjid tu. Yang ada di Malaysia ni ada beberapa buah masjid yang dibina begitu mahal. Dan masjid tersebut juga, yang saya tak perlu sebut nama dia, sudahlah tak ada Jumaat, tak ada sembahyang 5 waktu, orang nak melawat pun tak boleh, tutup juga. Setelah nama bangunan yang masjid itu dibina, 5 waktu pun tak ada, masuk pun tak boleh. Pasal apa? Pasal kubah rosak, berlaku tirisan, kebocoran dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini yang akan berlaku di akhir zaman, yang tujuan asal manusia, kita orang Islam bina masjid ni untuk sebagai tempat ibadat. Umat Islam yang lain
Pakat-pakat mengharapkan redha Allah, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab bina masjid tersebut. Tetapi di akhir zaman, mereka berlumba-lumba untuk pastikan masjid mereka yang paling mewah, paling cantik, paling moden, paling kapet, paling mahal dan sebagainya ni. Untuk apa? Untuk ditayangkan di media sosial, untuk berbangga-bangga antara satu sama lain, dan mereka meninggalkan maksud asal. Masjid itu dibina untuk mencari redha Allah, untuk memudahkan umat Islam berkumpul dan beribadat di dalamnya. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu melihat manusia berbangga-bangga dengan masjid yang dibina oleh mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah radhiyallahu anhum dengan sanad yang sahih. Huraian dia seperti yang kita sebut daripada awal tadi. Membina masjid bukan lagi untuk mendapat pahala, bukan lagi untuk memudahkan untuk tempat ibadat orang ramai di dalamnya, tetapi untuk perlumbaan, berlagak, untuk tunjuk berbangga-bangga di depan orang lain kerana kecantikan dan hiasan berlebih-lebihan yang dibuat oleh mereka. Selepas kewafatan Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum juga mengeluarkan pendapat mereka selari dengan sunnah Nabi SAW berkaitan dengan penghiasan masjid yang berlebih-lebihan dan meninggalkan tujuan asal kenapa masjid dibina. Kata Sayyidina Ibn Abbas, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafaha al-yahudu wan nasara. Kalian akan berhias melampau-lampau kepada masjid yang kalian bina untuk sembahyang, seperti mana hiasan berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka bina masjid, mencantikkan mushaf, Taurat mereka dicantikkan, masjid mereka dicantikkan, ruh tak ada. Kapet jamahai, speaker, PA system sampai 400,000 PA system. Kubah, saya pernah jumpa satu masjid, harga kubahnya 1/3 daripada binaan masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni bukan contoh tau yang kita pernah jumpa. Bila kita tengok kubah lawa cantik, kita tengok, kita tanya berapa harga ni kan. Jadi kalau masjid tu 3 juta, kubah tu 1 juta. Kubah dengan hiasan dan sebagainya. Dan ada masjid bahkan hari ni, masjid lain pula, kalau dihimpunkan kos untuk buat perhiasan tu saja, kos untuk buat perhiasan tu boleh bina lagi 1 atau 2 masjid lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kos beli lampu mewah hiasan, kos buat hiasan khan, kos buat guna kipas hiasan, kapet, corak, cat, apa semua ni, boleh bina lagi 2 masjid lain yang biasa, yang 2-3 juta di kampung ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Sayyiduna Abu Darda, sahabat Nabi yang sangat terkenal, beliau juga bercakap tentang membuat hiasan yang berlebih-lebihan. Tadi Sayyidina Ibn Abbas, yang pertama, baginda junjungan besar kita semua, Rasulullah SAW dah bagi tahu peringatan keadaan yang kamu akan tengok nanti. Iaitu masjid dibina dengan begitu berlebih-lebihan perhiasannya, tapi orangnya tak ada. Masjidnya tidak penuh. Walaupun satu qaryah itu penduduknya puluhan ribu, penduduknya ribuan, penduduknya 4,000 yang mai semayang Jumaat sepatutnya. Tapi sangat menyedihkan, semayang 5 waktu tak sampai 100 orang satu waktu. Itulah yang disebutkan juga oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Darda, "Idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddamaru alaikum."
apabila kalian menghiasi masjid-masjid kalian dan kalian juga mencantikkan Quran kalian. Quran bagi lawa betul, tak salah mencantikkan Quran. Tetapi maksud Abu Darda seperti yang disebutkan oleh para ulama, mereka mencantikkan mushaf Quran, menghiasi masjid dan meninggalkan tujuan utama Quran dibaca, meninggalkan tujuan utama kenapa masjid dibina. Masjid dibina untuk ibadah, masjid dibina nak cari redha Allah. Hiasan tidak ada masalah. Tetapi melampau-lampau dalam hiasan dan kemudian masjid tak ada orang. Masjid hanya ada beberapa orang. Masjid tidak diimarahkan. Mereka tak berfikir macam mana nak imarahkan masjid. Yang mereka fikir siang malam, yang mereka cari siang malam, sehingga jutaan ringgit diperlukan untuk hiasan masjid. Kata Abu Darda, ad-damaru alaikum. Ketika mana berlaku dalam qaryah kalian begitu, yang menjadi pemikiran, yang menjadi kesibukan untuk mereka berfikir, keutamaan mereka adalah nak hias masjid. Bukan nak bagi orang ramai beribadat dalam rumah Allah, imarah rumah Allah. Maka kata Abu Darda, ad-damar alaikum. Kehancuran untuk kalian. Maka ketika itu kata Abu Darda, tunggulah kehancuran untuk kalian. Wal'iyadzubillah, semoga Allah SWT menggolongkan kita di kalangan mereka-mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah dengan ibadah, dengan mendatangi rumah Allah dan memenuhi ruang rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan masjid dibina di dalam Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.